Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazana binti Muhammad. Nama saya Nur Halimah binti Tajuddin. Nama saya Nik Muhammad Alif Arman bin Nik Muhammad Azmi. Saya akan bentangkan satu tajuk mengenai hedonisme dalam kalangan umat Islam. Hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan di alam ini. Istilah hedonisme ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu hedon dan isme. Hedon merupakan istilah Grik yakni Yunani yang bererti kesenangan atau keseronokan. Menurut Kamus Dewan Bahasa, maksud perkataan kedua ismi ialah akhiran asing kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan, sikap serta pelakuan. Perkataan hedonisme diertikan sebagai suatu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Hedonisme juga diertikan sebagai kepuasan rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku sesuatu perbuatan yang baik. Hedonisme menilai kebaikan hanya berdasarkan kepada keseronokan semata-mata. Latar belakang hedonisme. Aristippus of Cyrene mendakwa bahawa keseronokan merupakan satu-satunya perkara yang dicari dalam hidup manusia. Berdasarkan kepada konsep keseronokan, pergerakan licin digambarkan sebagai satu unsur yang menghasilkan kepuasan jasad, iaitu kesenangan, dan pergerakan kasar pula mengakibatkan kesakitan badan iaitu ketidaksenangan. Walaupun kesakitan merupakan suatu pengalaman yang kurang menyenangkan, beliau tidak menafikan keberadaan sakit dalam mencapai keseronokan. Walau bagaimanapun, pendapat beliau ini berbeza dengan pandangan Epicurus yang menafikan kewujudan kesakitan bagi mencapai keseronokan. Menurut Epicurus yang juga merupakan ahli falsafah, keseronokan merupakan peringkat mula dan akhir kehidupan yang diredai. Ketiadaan kesakitan dalam badan dan kesulitan kejiwaan merupakan suatu keseronokan. Puncak kesenangan baginya ialah ketenangan jiwa. Jadi, apa implikasi budaya hedonisme? Yang pertama, implikasi terhadap ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan aset diri yang tidak ternilai. Ia adalah satu elemen kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu merupakan orang yang berfikiran untuk mengubah situasi hidupnya kepada kehidupan yang lain. Adunan di antara akal dan fikiran memimpin manusia ke arah kecemerlangan dan kegemilangan hidup. Fikiran yang kukuh untuk menuntut ilmu semasa usia muda menghasilkan masyarakat yang berwawasan dan berketerampilan. Namun, masyarakat remaja telah menyalahgunakan kecanggihan sains dan teknologi masa kini. Mereka tidak terfikir untuk mengilmukan diri supaya ia dapat memantapkan kebahagiaan hidup. Berbekalkan ilmu, manusia akan terselamat daripada pengaruh budaya dan ideologi yang merosak dan menyesatkan pemikiran. Namun, pada masa kini, kebanyakan umat manusia lebih mengutamakan ilmu moden ciptaan manusia. Justru mudahlah ideologi dan budaya barat menyerang dan mempengaruhi pemikiran mereka. Akibat mengejar keseronokan hidup, mereka mengenai kewajipan memelihara akal. Yang kedua, budaya hedonisme melahirkan manusia yang keras hati, menolak kebenaran dan sentiasa berada dalam kesesatan. Kemewahan menjadikan hati manusia menjadi kasar, hilang kepekaan dan merosakkan fitrah manusia. Malah ia turut menyebabkan manusia bersikap sombong terhadap hidayah dan berdekir di atas kepalsuan. Golongan yang hidup mewah itu tertipu dengan nilai-nilai yang palsu dan nikmat-nikmat yang fana. Mereka terpedaya dengan kekayaan dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Budaya hedonisme menetapkan keseronokan, kegembiraan dan kelazatan sebagai matlamat utama kehidupan. Konsep budaya hedonisme ini menekankan kepada pegangan falsafah hidup yang mementingkan kebebasan manusia yang bertuhankan hiburan. Budaya ini juga berasaskan kepada kemewahan dan keduniaan. Seterusnya, budaya hedonisme ini juga menjadikan manusia bersifat sombong. Kemewahan yang mereka miliki telah merosakkan fitrah manusia menjadikan manusia yang berperasaan kasar dan sombong. Ia menutup pintu-pintu hati manusia dan menyebabkan hati mereka hilang daya kepekaannya. Sikap tamak dalam mengumpul harta, keinginan untuk hidup mewah dan bermegah-megah adalah antara faktor yang mempengaruhi seseorang individu terbabit dengan jenayah rasuah. Manusia sering tertarik dengan harta kekayaan dan kemewahan, terutama golongan eksekutif muda.
Mereka sangat berminat serta dahagakan kekayaan dan kesenangan. Ingin segera menjadi hebat dan terkenal tanpa perlu mengikut prosedur biasa. Tidak perlu bersusah payah, berpenat lelah dan mengeluarkan keringat. Hasrat ini hanya dapat dicapai melalui cara yang salah, termasuk rasuah. Rasuah mendatangkan implikasi negatif yang sangat berbahaya kepada individu, masyarakat dan negara. Dalam kesimpulannya, hedonisme menggariskan keseronokan sebagai asas utama kehidupan. Konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawa oleh hedonisme hanya berasaskan kepada keseronokan duniawi serta penumpuannya kepada kebendaan semata-mata. Fahaman yang mula-mula diperkenalkan di Yunani ini seterusnya telah berkembang ke Eropah dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia mengikut fasa-fasa sekula barat. Fahaman ini telah berubah menjadi satu budaya dan cara hidup masyarakat. Di era ini, konsep keseronokan, kenikmatan dan kelazatan berjaya mempengaruhi masyarakat dalam pelbagai adegan perbuatan yang merosakkan masyarakat. Hasil daripada buah fikiran para hedonis yang telah diimplementasi sepenuhnya oleh golongan masyarakat pada hari ini, terutama golongan remaja. Kehidupan mereka yang bersifat individualistik dan materialistik ini dipenuhi dengan berfoya-foya menghabiskan masa di tempat-tempat hiburan, minum arak, berzina dan sebagainya dengan hasrat untuk mencapai satu matlamat, iaitu mengecap keseronokan, kebahagiaan dan kenikmatan duniawi sahaja. Saya akan membentangkan berkenaan pengaruh liberalisme di kalangan umat Islam. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengenali apakah itu liberalisme. Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kedudukan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Liberalisme juga merujuk pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil seorang liberal. Perkataan liberal yang berasal daripada perkataan Latin membawa maksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak juga dikaitkan dengan perkataan Inggeris iaitu liberty yang berkonsepkan kebebasan. Menurut Kamus Dewan Bahasa, perkataan liberal didefinisikan sebagai dua maksud. Yang pertama, ia bersifat contoh kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik, misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan. Yang kedua, ia bersifat atau berpandangan bebas dan terbuka yang mana tidak terkongkong kepada sesuatu, aliran pemikiran dan sebagainya. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan Islam liberal? Islam liberal ialah individu atau kumpulan umat Islam yang berpegang kepada pentafsiran tidak tekstual terhadap Al-Quran. Artinya, pentafsiran Al-Quran mesti berasaskan kepada pencarian intipati maksud ayat dan bukanlah kepada apa yang tersurat dalam teksnya. Aliran pemikiran ini menghendaki kepada keterbukaan dalam berijtihad yang melampaui batas-batas agama yang telah sedia ada seperti mana di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Umat Islam yang berfikiran liberal cenderung untuk melewati batas keagamaan apabila mereka menuntut tafsiran Islam yang pelbagai. Ia juga mempertikaikan syariat Allah dan hukum-hukum fiqh dengan hujah rasional serta menolak pengkuatkuasaan undang-undang moral agama. Sekarang, saya beralih pula kepada sejarah perkembangan liberalisme. Bagi memahami isu pemikiran Islam liberal adalah lebih baik untuk kita memahami bagaimanakah fahaman ini bermula. Apabila umat Islam mencapai tahap ketamadunan paling tinggi sewaktu zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah, masyarakat Eropah mengalami Dark Age ataupun dikenali sebagai zaman kegelapan. Masyarakat Eropah pada zaman itu dicengkam dan dimanipulasi oleh golongan agama Kristian yang jauh menyimpang dari ajaran sebenar. Para peduli Katolik ketika itu menguasai kepercayaan, bidang ilmu pengetahuan dan pentadbiran dengan memaksa setiap lapisan masyarakat agar patuh kepada kuasa agama dan gereja. Hak asasi gereja berada di tempat teratas apabila mereka meletakkan setiap dasar-dasar kehidupan, pentadbiran, ekonomi hinggalah kepada akhlak dan kehidupan individu hanya kepada kuasa gereja.
Penguasaan dan pengongkongan para paderi gereja ini telah membawa kepada pemberontakan oleh golongan yang ditindas. Mereka ini terdiri daripada pelbagai latar belakang dan lapisan masyarakat, termasuklah para cendekiawan. Apabila golongan intelek telah berani mengkritik golongan gereja, kumpulan-kumpulan feudal dan kapitalis muncul dengan gerakan untuk menentang kuasa agama dan gereja. Masyarakat mula membuat tanggapan baru bahawa kemunduran berlaku jika kuat berpegang pada agama dan berada di bawah pengaruh gereja. Akhirnya, perkembangan ini membawa kepada zaman Renaissance sekitar abad ke-16 dan 17 Masihi, iaitu zaman kebangkitan bagi bangsa Eropah dari zaman kegelapan. Zaman ini telah menjadi lambang kebangkitan bangsa Eropah dan rakyatnya juga mahu membentuk tamadun mereka mengikut acuan mereka sendiri. Lalu, berlakulah manipulasi agama apabila wujudnya istilah baru dalam agama, iaitu liberalism ataupun pemikiran bebas tentang agama Kristian. Pemikiran liberal ini terus berkembang dan terus bertapak sebagai satu gerakan intelektual yang berusaha melunturkan segala sistem kepercayaan dan struktur sosial yang diterima pakai selama ini. Dunia Islam juga tidak terlepas daripada pengaruh pemikiran liberal ini melalui beberapa tokoh cendekiawan Islam di Timur Tengah pada abad ke-20 Masihi. Di sini, saya akan mendedahkan gerakan liberalisme yang bertapak di negara Malaysia. Antaranya ialah Komago, Kasim Ahmad dan SIS. Gerakan Komago ialah sebuah gabungan pertubuhan bukan kerajaan di Malaysia yang mengemukakan laporan hak asasi manusia ke proses semakan berkala sejagat Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 24 Oktober 2013 di Geneva. Gerakan Kasim Ahmad pula ialah individu yang memperjuangkan anti-hadis. Antara kritikan beliau ialah menafikan syahadah kedua bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendewa-dewakan Nabi Muhammad, mendewa-dewakan ulama yang dianggap sama dengan kasta paderi, dan rambut wanita bukanlah aurat. Sistem in Islam ataupun dikenali sebagai SIS ialah satu pertubuhan yang mengajak masyarakat membuang 2/3 daripada ajaran Al-Quran. Pada 17 Julai 2014, Majlis Agama Islam Selangor telah memfatwakan haram pertubuhan SIS kerana berfahaman liberal dan plural yang boleh menggugat akidah umat Islam. Antara isu hangat SIS adalah gerakan feminisme, iaitu persamaan hak lelaki dan perempuan, kebebasan beragama, memukul isteri yang nusyus, wanita menjadi imam dalam solat fardu Jumaat, menentang amalan poligami dengan melancarkan kempen monogami, dan menentang hudud. Akhir sekali, saya akan menerangkan implikasi Islam liberal kepada umat Islam. Antara kesan Islam liberal termasuklah sekularisme, pluralisme agama, hermeneutika dan feminisme. Sekularisme berasal dari bahasa Latin yang merujuk kepada dua pengertian, iaitu waktu dan ruang. Sekularisme juga bermaksud pemisahan antara agama dan urusan dunia. Nilai manusia boleh berubah mengikut keadaan, ruang dan tempat. Pluralisme agama ialah konsep semua agama adalah sama, iaitu semuanya menuju kepada Tuhan yang satu, yang mana agama Islam dan bukan Islam dianggap setanding dan sama-sama benar. Hermeneutika pula bermaksud pentafsiran semula Al-Quran dengan menggunakan kaedah pentafsiran Bible. Teks Al-Quran akan dikaji dan diubah mengikut selera pentafsir itu sendiri. Feminisme merupakan perjuangan menyamakan lelaki dan wanita dalam segala hal. Wanita diberi kuasa menjatuhkan talak, pembahagian harta pusaka sama antara lelaki dan wanita, dan poligami adalah tidak sah. Tugasan saya adalah untuk menerangkan apakah maksud humanism. Okey, seperti yang kita semua tahu, humanism adalah perspektif yang mengesahkan pelbagai konsep kemajuan dan kebebasan manusia. Humanism adalah sikap hidup yang beretika dan demokratik yang menegaskan bahawa setiap orang mempunyai tanggungjawab dan hak untuk memberikan bentuk dan makna kepada kehidupannya. Banyak kumpulan humanis intelektual telah mengubah definisi manusia yang tepat. Pada masa ini,
Kebanyakan pergerakan humanism adalah tidak beragama dan humanism merujuk kepada sikap hidup bukan tekstik yang berpusat di sekitar sains dan agensi manusia. Okey, sekarang saya akan membincangkan apakah asal-usul manusia humanism. Okey, istilah humanism diciptakan pada tahun 1808 oleh seorang ahli teologi Bavarian Friedrich Niemeyer untuk menggambarkan kurikulum barunya yang dirancangkan untuk digunakan di banyak sekolah menengah di Jerman. Humanism ini diserap ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1836. Istilah humanism juga mendapat penerimaan global apabila ahli filologi dan ahli sejarah Jerman yang dipanggil sebagai Georg Watch menggunakannya untuk menggambarkan humanism Renaissance, pergerakan Itali yang berkembang selama era Renaissance, tetapi pemikiran dan prinsip humanistik kembali kepada 1500 Masihi. Okey, seterusnya saya akan membincangkan pengaruh humanism dalam pelbagai bidang. Okey. Yang pertama ialah falsafah. Perkembangan pemikiran dan kaedah pembelajaran Platonism dan pemikiran Ibn Rushd. Cosmomedisi menubuhkan Akademi Plato di Florence untuk mengkaji falsafah dan pemikiran Plato. Munculnya golongan sarjana yang dikenali sebagai Latin Averroes yang mempopularkan konsep kebenaran berganda. Hasilnya, ianya diterima baik oleh golongan humanism. Kemunculan sarjana yang kritis seperti Lorenzo Valla mempelopori hermetika. Kaedah analisis teks Niccolo Machiavelli menerapkan kaedah induksi dalam kajian sejarah dan politik. Ianya menekankan kepada fakta yang dapat diperhatikan. Okey, selepas falsafah, para sarjana humanis mempelopori gerakan kajian teks. Ianya mengambil sikap yang kritikal terhadap apa sahaja bentuk skrip bertulis dan memberikan perhatian kepada fakta empiris. Ini bertujuan untuk membebaskan para sarjana daripada kebebasan yang berasaskan autoriti dan akal logik. Ianya juga menggalakkan para sarjana mencari kebenaran melalui kajian empirikal. Okey, seterusnya, kesenian dan kesusasteraan pemikiran humanism dalam kesenian dan kesusasteraan berkembang melalui doktrin naturalism dan realism. Dimanifestasikan menerusi karya seni tokoh humanis terkemuka sepanjang abad ke-15, 16 dan 17. Antara contoh humanism tokoh yang terkemuka adalah seperti Leonardo da Vinci, Mona Lisa dan Dallas Super. Selain itu, The Creation of Adam and David, Francis Rabelais karya satira. Okey, intipati kepada karya tokoh di atas, fokus pemikiran mereka kepada kebebasan dan digniti manusia sebagai individu atau manusia universal, manusia sempurna dan kepentingan kedudukan mereka dalam alam semesta ini. Ianya menunjukkan keyakinan terhadap kebaikan sifat manusia dan kemampuan mereka dalam mengatasi permasalahan menggunakan akal. Okey, akhir sekali, selepas pertengahan abad ke-17, meskipun humanism terus mencorakkan pemikiran Eropah, tetapi pengaruhnya tidak dominan lagi setelah munculnya corak pemikiran lain seperti kapitalisme, absolutism dan nasionalisme. Okey, terima kasih.